Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita. Dah Dalam masuk episod yang podcast. ke-6. Daripada 1 tiba-tiba dah 6. Dah jadi 6 episod Betapa kita betul lah kata podcast. orang, masa itu berlalu dengan pantas. Ya. Terima kasih juga kepada anda semua yang terus mengikuti kami, yang tak jemu-jemu tonton, yang like, yang komen Yang macam-macam sentiasa lah. menunggu Ha. podcast Ustaz Healing. Alhamdulillah for all the good feedbacks. We really appreciate that. And also macam biasalah menampilkan Kak Su Kak Su ni. Saya Wan, Wan dan dan our Sun. star Ustaz Healing Syarin. Ustaz InsyaAllah, Syarin. jumpa lagi. Ya. So kalau tak ada Ustaz dia tak jadilah podcast ni. Betul. Kiranya sikit dah kita ceritakan. Podcast ni memang satu scene Banyak. sebelum ni kita suruh angan-angan. Dia bermula dengan angan-angan Ustaz. Tapi Ustaz bukan angan panjang angan. Ustaz angan-angan yang betul-betul. Betul-betul Ustaz jadi. plan jadi cerita. Itu lama Alhamdulillah. Lama Ustaz 2004 Ustaz doa kan. Cuba Alhamdulillah bayangkan. terasa sebab Ustaz ada plan. Betul. Itu bukan panjang angan. Itu kita recap yang lepas lah. Untuk minggu ni kita akan membawakan satu tajuk ataupun sembang-sembang kita Sembang santai. yang orang mungkin ramai akan dengar sebab dia macam ni lah Ustaz. Saya pernah Kak Su, orang kata ibu bapa jangan tipulah. Mesti akan ada anak kesayangan dia. Anak sayang. So tajuk kita anak emas pilih kasih. Pilih kasih. So, Anak kesayangan. so kita nak tanyalah dengan Ni untuk anak ramai ke macam mana ceritanya? Macam Kak Su pun ada anak. Saya anak tekak ada. Anak buah ada dah. Apa tu Ustaz sini pun ada 6 Oh, Ustaz ada 6 anak, cucu lebih kan nak masuk 10 dah. Kami masuk 10, Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya. Kita nak tanyalah kan dalam Islam itu sendiri ataupun dalam kehidupan seorang manusia tu memang betul ke Ustaz memang wujudnya Ada ke wujud ke? pilih kasih. Wujud kan Wan. Memang kita kan Kak Su pun yalah, ada, Ustaz betul. ada anak, Ustaz pun ada masa- anak. Sama kita ada, macam Ustaz ada 6 anak dan anak tu berbeza-beza semua. Berbeza-beza. Dan kebiasaan Su Kak Su ni, anak yang paling kita sayang siapa Yang bongsu Yang kan. dengar cakap yang bongsu lah. Biasa yang bongsu lah. Bongsu sebab masa jelas. Jelas dah kita tak ada, lepas ni tak ada dah dia bongsu dia. Tapi sebenarnya saya kan dia membezakan anak ni dilarang oleh agama sebenarnya. Agama dilarang kan. Terus agama dari segi sosial pun kita tak bagilah kan. Tak Sama bagi. je lah patutnya. Tak boleh kena samakan. Tapi walau macam mana pun dalam Islam dia larang kita membeza-bezakan anak ni. Faham. Dari sudut zahir. Dalam sudut hati kita tak ada orang tahu. So sayang pada mana tak ada orang Tak tahu tahu. lah. Yalah. Tak nampak. Macam Ustaz pun Ustaz sayang pada Ustaz ada 6 anak. Yang mana Ustaz sayang dalam hati lah. Macam Kak Ni juga, Kak Ni isteri Ustaz dia sayang mana satu ada dalam hati. Tapi dari segi zahir tu tak boleh. Jangan Zahir kena kalau bagi 10 semua Sama bagi. rata, ya. Kalau bagi 20 semua kena sama rata. Itulah sebab tu yang tertarik tu sebab saya pernah baca, saya pernah tengok lah satu kuliah Ustaz ni dia kata macam saya cakap awal-awal tadi kan, mak bapak kata dia jangan tipu. Mesti akan ada seorang anak kesayangan dan bila sebut pasal anak kesayangan atau anak emas ni orang selalu ingat anak bongsu sebab dia yang paling bongsu. Dalam situasi saya tak rasa pula macam tu sebab tapi bukanlah kata saya tak kesayangan. Kalau tak kesayangan kau ingat boleh besar macam ni. Dia maksud saya yelah macam Ustaz kata benda tu subjektif. Subjektif macam masih Betul. boleh. Kadang sayang pada anak yang pandai. Ataupun kadang-kadang yang sulung tu yang dia sayang sebab yang sulung tu lah Banyak yang pengorbanan. Ataupun kadang-kadang ada kes yang anak angkat dia tu yang disayang sebab anak angkat tu yang membawa spark rezeki kepada Ustaz dia. tengok saya cerita ni Ustaz ada. Ustaz. Okey. Cerita ni bagus. Cerita nama dia Bagban. BAGHBAN. Bagban. Kalau tengok okey. Amitabh Bachchan berlakon. Wow, orang lama Dia orang lama Ustaz kecil-kecil dulu tengok. Jadi nak beritahu Bagban ni dia ada anak dan dia ada anak angkat. Tapi dalam cerita tu dia tak tunjuk anak angkat mula-mula. Dia tunjuk anak-anak dia lah. Jadi Amitabh Bachchan ni dia kerja sebagai banker lah, sebagai banker mungkin manager kan. Dah sampai masa dia pencen. Dah pencen tu okeylah. Dia panggil anak-anak dia, ayah pencen semua, panggil anak dia bagi seronok lah ayah dah pencen semua kan. Dan jadi dia buatlah dia Amitabh Bachchan ni dia setiap kali nak pergi kerja, isteri dia akan tolong pakai nak tie apa semualah. Tolong pakai siapkan air dan dia balik pun isteri dah siap kat pintu dah. Sambut Allah. dah. Kalau Sambut. Islam ni, kalau Islam tu macam isteri misali lah. Yalah, betul lah. Misali. Sampai dia panggil anak dia semua, anak dia happy semua, ayah dah pencen, ayah boleh duduk kat rumah semua. Dan adalah program nyanyian kemudian dah. Pada malam tu ayah dikumpul anak semua. Sekarang ni ayah kata ayah nak settle down semua lah. Jadi ayah ada 5 orang anak. Jadi ayah rasa ayah nak pergi duduk dengan
dengan anak-anak lah. Ayalah. Ayah nak jual rumah ni, nak gitu. Situ berlaku dah nampak dia punya krisis. Konflik dia. Konflik dia. Anak-anak tak mau ambil orang tua ni. Sedangkan dia sayang semua. Berlaku kita jadi macam mana pun Amitabh Bachchan akan pergi duduk rumah tu. Rumah ni pergi rumah sana benda. Cari semuanya layan tak bagus. Layan tak bagus ya. Dan dia pisahkan antara mak dengan ayah. Yang akhir belakang kita short cerita ni. Salman Khan sebagai anak angkat tiba-tiba keluar dia. Sini dia muncul dan dia memang Amitabh Bachchan dia tak sayang. Dia bukan dia sama rata. Saya tengok sama dia cerita sama rata. Tetapi dalam saat susahnya ayah dia tu, ayah angkat dia tu, Salman Khan ni dia layan ayah betul-betul layan betul-betul lebih pada orang lain lah. Dan Amitabh Bachchan kata dengan isteri dia kata ni, mak angkat dia kata, aku belum pernah jumpa lagi anda dapat ada layanan sebagaimana yang kau layan ni. Anak aku tak pernah layan macam ni. Adalah. Cerita tu memang nangis lah. Ustaz nangis. Kita nangis tu bukan sebab apa. Sebab benda ni berlaku realiti benda berlaku. Inilah. Macam abang kata lah. Mungkin nak angkat. Saya kita tak tahu Ustaz, kan? Kita tak tahu. So kadang-kadang kan kepada Ustaz lah, macam mana boleh timbulnya perasaan sebagai orang yang Ustaz dah lalui ramai anak-anak Ustaz punya klien datang kan berkongsi masalah. Mungkin ada isu yang macam ni kan. Agaknya kan ataupun Kak Su sendiri kan ada pengalaman apa yang membuatkan mak bapak tu timbulnya perasaan aku sayang ini lebih lah. Bagi aku ini special lah kan. Kenapa katnya? Dia berlaku kan ada apa mana? Kat Sungai belakang berlaku anak yang rajin berlaku. Tu anak rajin. Anak rajin, dia anak lain tak pandai. malas. Anak dengar kata. Dia tak dengar rajin, lepas tu dengar kata, lepas tu anak tu kerja bagus. Ini akan berlaku ini lah. akan berlaku. Dia akan berlaku. Dan Islam larang sangat. Kau ni apa ni kau ni? Kau ni apa ni? Tak sama macam abang kau. Tak boleh. Anak jangan cakap macam tu bapak dia. Kalau kita tuan dan perempuan jangan cakap macam tu pada anak-anak. Jangan compare depan-depan. Dia akan rasa down, dia akan datang down. Kalau bila berlaku gitu dan anak akan sisih, timbul rasa dendam pada mak bapak dia timbul. Ataupun sesama adik-beradik sendiri. Ya, sama dia akan benci pada adik-beradik, dia akan benci kepada maknanya yang mak bapak tu puji dia. Macam Kak Su sendiri kan sebagai seorang ibu, sebagai seorang mak. Ini apa Kak Su yang membuatkan mesti ada kan Kak Su pun mesti ada walaupun tak ramai dua orang. Tapi itulah jujurnya Kak Su sama. Saya dua orang, jadi saya rasa tak itu je, dua-dua balance lah. Sebab kalau tak ramai lah balance, tak ada balance lah. Tapi sebagai naluri seorang ibu tu kan Kak Su, kita tanya Kak Su lah kan. Apa yang membuatkan kadang ada yang anak macam mak ni kata, contoh macam aku rasa yang bulu sulung ni lah kot yang bagus. Mungkin sebab apa macam nak tengok dia berkorban ke apa macam ni kan. Banyak lah. Tapi ialah beza dalam saya punya ustaz ya. Anak saya untuk yang kedua, anak saya dah masa lahir yang kedua, yang sulung umur 12 tahun. Jadi dia banyak bersama dengan kita kan, jadi banyak berapa banyak. So banyak benda kita boleh harap dekat dia. Jadi penerimaan dia tolong banyak. Jadi rasanya sayang tu sama. Yang bongsu lahir pun kita rasa sayang, yang sulung pun banyak berkorban dan jadi kakak yang baik. Yang bongsu ni pun nampak, saya kenal Ustaz anak Ustaz. Yang bongsu ni pun bagus berdikari walaupun bongsu tak mengada-ngada. Alhamdulillah. Very good. Memang comel. Saya kenal. Okey Ustaz, pada Ustaz pula sendiri apa okeylah. Bila wujudnya perasaan macam aku sayang nombor satu yang sulung lebih ataupun yang bongsu. Sebagai seorang manusia kita faham benda tu tak boleh elak. Tapi lah Ustaz boleh cadangkan atau nasihatkan sebagai mak bapak dia patutnya macam mana? Dia dalam Islam ni kalau nak sayang ni, yang tak boleh dilarang sangatlah secara fizikal puan. Secara fizikal lah. Kalau bagi biar bagi sama banyak. Jangan bagi kau 10 yang dia 20. Yang rajin dia 20. Yang malas ni 10. Tak boleh macam tu. Dia kena sama rata. Tapi dalam hati tu tak ada siapa yang tahu. Tak boleh lah. Macam Ustaz macam abang kata Ustaz tadi kata kan, jangan bohong lah. Jangan bohong. Mesti kita dalam 6 orang anak tu ada yang Ustaz sayang lebih, ada yang sayang lebih. Tapi sayang lebih pun semua anak kita sayang. Tapi ada dia kata tercetus sikit lebih lah. Lebih tu sebab mungkin kelebihan pada diri dia. Ada yang istimewa yang pada macam saya kalau saya share pula saya punya kisah Ustaz. Saya 3 beradik je. Orang akan nampak saya yang bongsu ni dah paling dimanjakan, tapi saya menerima hakikat. Saya nampak bapak saya memang nampak lebih pada abang saya nombor 2. Mungkin kadang-kadang orang dulu-dulu ni kan dia nampak yang tu lah anak lelaki sulung ke apa kan. Saya pernah bersama dengan kakak saya. Kita dua macam abang tak suka sangat Tapi kita orang okey. Alhamdulillah lah Ustaz, saya okey. Tapi saya nampak
saya memang kesayangan mak saya tu saya boleh rasa dari segi saya nak apa dapat, tapi mak saya bagi juga kat yang lain pun. Betul lah cakap Betul Ustaz. lah. Cuma mungkin yang saya paling jelas tu saya nampak bila di Uhud, di akhir usia dia tu, sebelum dia meninggal 10 tahun sebelum dia meninggal tu, dia memilih nak duduk dengan saya Ustaz. Itu rezeki saya lah Ustaz, kan. Rezeki lah. So saya dapat jaga dia sampai akhir, naik van sama-sama dengan dia. Dua-dua orang kena COVID Ustaz. So naik van saya sama kena dengan dia. So saya nampak itu mungkin mak saya anggap saya kesayangan, tapi saya nampak mak saya pun tak pernah bezakan kakak ke abang. Okey. Yelah, tapi berbalik kepada tu, saya faham lah maksudnya kat sini kita sebagai anak pun kena macam mana Ustaz? Kena terima lah kan? Kena main peranan jugalah. Maksudnya kau kena sayang mak bapak kau tu betul-betul. Janganlah bila nampak alung je semua kau pada tangan, tak boleh lah kan. Maksudnya walaupun kita yang kedua ke yang ketiga ke, kita pun kena bagi je yang terbaik untuk mak bapak. Macam Ustaz 4 beradik kan. Laki semua. Ni Ustaz punya adik-adik. Oh, ni adik-adik Ustaz. Ustaz dan semua 4 laki. 4 laki ni, nombor 1 tu dia memang dah kurang dari segi pengajian, kurang lah tak ada jadi pengajian, tapi dia pandai melukis. Dia artis, dia ni panggil apa dah, dia tengok sekali dia panggil picture fotografi ada memory yes. Dia tengok tu dia, macam tu Su macam tu duduk situ dia tengok Su pergi kat mana-mana dia boleh lukis macam Su duduk kat sini kan, dia punya tu. Itu kelebihan dia, bagus lah, ada kelebihan. Tapi oleh kerana dia ni dia kurang pandai, jadi tersisih sikit lah. Dia abang nombor 2 pula, dia masuk ITM dulu. Orang kampung dulu tahun ITM masuk hebat. ITM, ya Allah. Dah Satu hebat kampung pergi hantar satu kampung masuk ITM dah. Satu kampung nak kereta api, penuh stesen kereta api. Kampung hantar dia dapat ITM ni dulu dah. Okey, mak memanglah lebih sikit daripada dia. Macam ustaz ni, ustaz biasa je lah, sama macam abang nombor 2. Dan adik nombor 4 tu, okey, dia pandai dan dia jadi CEO lah. CEO kan sebuah company lah. Dan dalam kita tiga-tiga ni, kita tak ada bergaduh satu sama lain pun tak ada. Walau kita faham, kita tahu mak ni sayang dia. Kita tahu patutlah mak sayang sebab dia pandai. Kita sebagai anak ni patutlah mak kita sayang sebab dia pandai, itulah. Dan banyak dia habiskan duit untuk mak. Mak nak bagi dapur, dia bagi dia semua. Abang nombor 1 dia pandai melukis je. Kalau melukis dah apa dia dapat sikit, lepas tu dia buat batik kan. Tak banyak sangat. Adik nombor yang akhir tu, yang nombor 4 tu, dia di CEO. Banyak dia bantu mak. Macam mak tak ada duit, dan mak tak ada duit, okey, kau ambil beli rumah aku lah. Dia beli. Adik ustaz tak ada rasa pun. Kami semua 4 tak ada rasa. Dan daripada akhir hayat tu, mak ayah tu semua duduk rumah dia di Subang. Di Subang. Dan ayah pun meninggal di rumah, di hospital, tapi di Subang. Di Subang. Dan mak ustaz yang mak ustaz, adik ustaz jaga. Adik ustaz ni kan, kalau kita tak ada, ustaz langsung tak ada rasa dengki kepada dia. Mak rumah dia dapat, rumah di kampung dapat. Dia bayar. Bukan kita tak ada siapa. Sebenarnya memang hak dia lah, pun dia yang bayar. Sebenarnya hak Dan dia. dia jaga mak tu memang layak dia untuk dapat kasih mak. Dan kita tahu selalu ustaz puji, ustaz beritahu dalam rumah kat ni, beritahu anak-anak tengok ayah Su punya tu dia. Memang syurga dalam tangan dia, sebab dia jaga mak tu sampai mak nak buang air besar tak boleh, dia guna jari dia untuk keluarkan najis. Ustaz tak boleh, ustaz pingsan. Pingsan betul. Ayah masuk wad dia cerit-berit masuk wad, pergi angkat dia tu kena badan dia. Nak pingsan dia. Saya baik fikir ni ayah aku, kalau dia ustaz lepas dah. Letak dia tak boleh. Tapi adik ustaz ni walaupun dia CEO, orang gaji besar, patut tak ada lah macam tu. Tapi nak beritahu dengan mak memang dia jaga. Dia beritahu terang, dia kata mak saya akan jaga. Kita lepas kepada dia, insyaAllah. Patutlah mak sayang pada dia. Ada sebab lah. Ada sebab lah. Macam saya pun, sebab tu lah macam Wan kan Kak Su, Ustaz, bila saya nampak kenapa bapak saya sayang abang saya nampak lah sebab abang saya ni jenis tak menjawab. Jangan saya. Wan, satu perkataan bapak, kita akan berdebat 5 perkataan. So sebab tu saya macam, okey lah, tak apalah bapak tak sayang. Saya pun macam okey, saya tahu macam sebenarnya ada usaha saya pun, abah akan cerita kat orang, ni semua anak nombor 2 lah yang buat. Tapi saya diam, saya telan. Bagi saya, mula-mula sakit hati Ustaz. Tapi lama-lama saya fikir, taklah sebab abang aku baik, dia tak menjawab. Lepas tu, kakak pula banyak berkorban. Tak apalah. Sebab sebenarnya, hujung-hujung, ini saya kongsi pada semua juga. Jangan ada rasa sedih sebab hujungnya sebenarnya mak bapak memang sayang kita. Saya tahu macam semua sayang. Semua sayang anak dia tu kan Kak Su sempat dia cakap, kita cakap, oh bapak aku ni macam ni sayangku. Tapi dia tak tunjuk. Betul lah. So tapi memang adalah
anak kesayangan. Yeah. Even bukan di kalangan mak bapak pun, di kalangan kalau kau seorang pendidik pun kau mesti ada murid yang kau sayang. Memang betul. Pekerja pun macam tu Ustaz Yeah. Ada sebab apa? You kena tengok yang dia sayang ni mostly biar yang positif Yang side positif lah. lah selalu. Sebab Dengan boleh cakap. diharap, rajin, jangan sebab boleh. Tu tak nak lah macam Tak tu. cerita ni. Dia pernah Dia boleh bangga, satu cerita kan? abang dengan Su kan. Satu hari Nu'man bin Bashir dia datang jumpa Rasulullah SAW. Okey, faham. Ayah dia Bashir, ayah pada Nu'man cerita pada Rasulullah. Ya Rasulullah, segala harta tu aku bagi pada Nu'man. Aku bagi pada Nu'man. Dan Rasulullah marah. Rasulullah marah. Adakah kau bagi pada semua beranak kau? Rasulullah tak, aku bagi pada Nu'man je. Rasulullah marah. Rasulullah tak bagi. Rasulullah tak bagi buat macam tu. Kau kena bagi sama rata. Dan dikatakan kadang ibu bapa kita tanya dah, kalau contoh kita ada macam ustaz ada 6 kan. Ustaz baik, ustaz buat yang nombor 1 lah. Kak Long nombor 1 tu ustaz sayang kat dia, ustaz yang dia. Dan cuba kita tanya diri kita, kalau semua anak kita tu tak sayang pada kita macam mana? Apa dia rasa? Apa dia rasa? betul. Kita Dia marah. rasa macam mana? Kalau kita nak anak kita sayang pada kita semua, jangan buat ambil seorang lah, ambil semua. Dari segi kalau nak bagi semua. Dalam hati nobody knows. Nobody knows. Tapi kalau nak bagi kereta, bagi sebiji seorang. Semua bagi orang. rumah, bagi rumah semua. Kalau ikut pada kemampuan, bagi semua orang. Ya, bagi biar semua mampu. kalau kemampuan. So kadang-kadang macam Ustaz cakap betul lah juga. Ada yang kita tengok dalam drama, dalam kisah reality pun dia sayang yang tu, tapi hujung-hujung yang jaga dia bukan yang tu pun. Betul. So mungkin Drama dari tu segi mengisahkan cerita benar betul. pun. Pihak mak bapak sendiri better lah ikut apa yang disarankan oleh Islam, disarankan oleh ustaz-ustaz macam Ustaz Syah Sama tadi. rata. Sama rata tu bila nampak zahir tu biar sama rata. Sama rata. Tapi dalam hati tak apalah mak, tak apalah abah, pilihlah yang mana yang nak sayang. Betul. Jangan dinampak. Betul Dia tak kadang-kadang Ustaz? yang kita benci tu kadang dia dapat jaga kita bila kita tu. Ya. Betul. Macam adik Ustaz duduk Kelantan. Ustaz jaga je masa Ustaz berhenti kerja, Ustaz duduk Kelantan, Ustaz dengan mak lah. Lepas tu mak sayang pada Ustaz lah. Pasal Ustaz dengan mak. Hari-hari kita tengok mak, jenguk mak sampai dia nak tidur baru kita balik. Kita. Tapi dia sayang pada anak bangsu. Kenapa? Last kali kita nampak dia anak bangsu tu jaga mak Ustaz. Walaupun nampak pada mulanya ustaz yang berkorban masa bapak sakit semua kan, tapi benda ni kita tak tahu Ustaz kan. Yes. Dia nak hujungnya tu macam mana Ustaz kan. Itulah mak bapak kita tuan-tuan sebagai ibu bapa kan kena hati-hati sikit lah. Kita jangan buat anak kita rasa hati. Kadang-kadang bukan apa. Kalau kita buat anak kita rasa hati, anak kita akan cakap macam tu. Jadi kita sebagai mak terdetik hati seorang, keluar pada mulut mak ni satu doa. Tak best. Tak best. Jadi satu doa tu akan memburukkan lagi keadaan anak-anak. Kesian lah pada mereka. Kadang-kadang mereka dia tak tahu. Sebab kita dia macam tu. Ustaz, kalau dari segi pada anak-anak pula, dalam kalangan anak-anak tu, kalau dia rasa mak bapak aku ni pilih kasih lah, dia sebagai anak, dia boleh ke bertanya ke atau apa yang patut Tak usah tanya lah. Akan mengecilkan hati lah. Dan benda ni akan berlaku. Ustaz tengok ramai yang datang jumpa Ustaz kat rumah kan. Kat rumah mereka cakap ni sebagai seorang anak cakap tentang Ustaz kenapa mak saya toksik Ustaz, ayah saya toksik. Tak boleh cakap macam tu. Tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Jahat mak, jahat ayah kita dia. Walaupun jahat tak boleh sebab dah Allah Ta'ala bagi dah. Allah, Muhammad, Rasul, mak bapak. Tak boleh dah. Walaupun mak kita jahat macam mana pun, tak boleh overrule dia. Tak boleh. Walaupun mak kita kata benda tu B, mak kita kata A, kena kata A. Jangan dah. Tak boleh mak ni B tak boleh, jangan. Kita ya je. Ya mak, ya betul lah. Walaupun mak kita nampak salah, betul mak, tak apa mak, tak apa. Jadi kita betul perebutan sikit-sikit tu. Tapi katalah kalau macam benda tu memang dah salah dari segi agama, kita kena tegur lah Ustaz. Kita kena cakap secara baik. Kalau dalam segi agama dan contoh mak kita buat salah kemudian nak tegur yang terbaik itulah. Jangan tengking dia, jangan marah, jangan nampak seolah kita nak marah dia, tak boleh. Tapi kita lepaskan supaya jadi tanggungjawab kat Kita bilang mak sebenarnya tak boleh mak, cakap elok macam tu. Macam ustaz juga, ustaz ni kadang-kadang mak ustaz bila dah tua kan, dah tua apa semua kan, mak ustaz ni dia suka bisnes, dia suka berniaga. Kadang pukul lepas sembahyang subuh tu je keluar pergi. Dia dah biasa macam tu dia. Jadi bila dah tua ayah tu, kau pesan pada mak kau tu. Macam tu lah pesan pada mak kau, janganlah tu. Jadi ustaz macam mana cakap ni? Macam mana cakap? Takut terasa hati. Tapi kita naik kereta sembang-sembang dengan mak. Tadi nampak mak ustaz pengicik dia. Tadi nampak cik kat pasar ni. Pagi tadi. Boleh tak cik datang lambat sikit, datang pukul 8, pukul 9 ke datang nak beli sayur. Datang beli sayur je, nak beli sayur apa nak masak tu je lah. Alah, 2 orang masak, kadang-kadang tak perlu masak pun. Kita boleh hantar kan. Tapi ada nak cari
nak cari dia punya tu doh. Ayat, risau. takut tu dah. Takut itu dah. Jadi kadang-kadang mak bapak ni bila dia buat kita pada anak akan tinggi suara lah. Betul kita Ustaz nampak banyak-banyak kan anak-anak yang akan tinggi suara bila mak bapak, terutama sekali anak yang kena orang panggil black sheep ni. Black sheep anak yang black sheep tu memang anak akan marah. Dia akan marah pada mak bapak. Anak sebagai manusia biasa mesti ada terasa hati, Betul. kan. Ustaz, bercerita berkenaan hal tu, saya tak tahu lah ni kisah benar ke, kisah Nabi ke apa, ada yang katanya sampai mak dia tu berubah jadi khinzir pun dia tetap jaga. Ada. Itu kisah macam mana tu Ustaz? Dia kadang-kadang ni cerita berlaku di Kelantan. Berlaku di Kelantan. Perkara macam tu. Dia kadang-kadang yalah mak bapak ni kadang-kadang dia bila dia buat satu kesalahan pada anak-anak, kadang-kadang Allah Taala dosa tetap dia kena, mak bapak kena dosa dia. Tapi anak tak boleh nak berbalas pada mak macam tu. Dan ada satu kes berlaku di Kelantan ni, dia nak marah pada mak mentua dia. Ni menantu nak marah pada mak mentua dia. Mak mentua dia memang tenging sangatlah. Bawa pergi umrah. Dia anak lelaki bawa ayah dia, anak perempuan bawa mana mak tu anak perempuan tu bukan anak perempuan, menantu. Bawa mak mentua dia bawa. Jadi berpisahlah, yang lelaki pergi lelaki lah, yang perempuan pergi perempuan. Jadi nak seronok berita marah si menantu ni kepada mak dia sebab pilih kasih. Sepatutnya sain tu 7 pergi mari lah. 1 2 3 4 5 6 7. Tu habis. So far berakhir kita berdua dengan Safa, berakhir dengan Marwah. Dia buat macam mana Wan ngasuh? Dia suruh mak tu, dia ajar mak tu pergi 1 balik, 2 balik. Berapa Wan? 14 kali. Sampai mak mentua dia kata, taubat aku tak mau datang lagi lah. Penat sampai gitu. Dia jawab apa? Padan muka kau. Balik terus Allah Taala qada dia jadi sakit sampai sudah. Inilah. Ini kita ada perbuatan mak mentua pada menantu, dan menantu balas balik pada mak mentua dia. Jadi sebab tu kita tak boleh macam tu. Benda tu tak ada penghujung. Tak boleh. Jadi kalau kita anak ni mak buat apa kita buat macam mana pun diam saja. Ustaz pun masa ustaz berhenti kerja dia, tak ada kerja. Ustaz duduk belajar pondok, ulang balik pondok. Mak suruh ustaz buat kerja air batu. Bila tak hari pondok tak ada, ustaz buat kerja air batu ni. Mak ustaz bagi 200.5 je. 200.5 bukan seminggu, 200.5 sebulan abawan. Tapi ustaz diam je, ustaz tak kata apa. Ustaz jumpa kawan ustaz. Kau kerja apa? Aku kerja dekat jaga store ayah aku. Berapa gaji dia bagi? 2,000. Duduk je. 2,000 gaji. Kita ni dengan kadang-kadang abawan dan dia beritahu dia. Kita pegang dulu air batu, mana air batu ada yang air batu besar tu, air batu besar tu, takung tu, pegang takung, kita pegang takung tu dia melekat tangan ni, nak cabut tak boleh. Ustaz tarik tu semua kulit keluar lekat kat situ kulit tu. Nak bila sakit dia. Mak bagi 200.5, tapi ustaz diam, ustaz ada diam je. Ustaz diam nak kata apa tu mak kita. Biar dia kalau balik dah ni cerita mak dah meninggal, tapi kita nak bagi dia, bukan kita buat mak kita kita. share. Jadi anak saudara ustaz balik dia, anak pun dah nombor 2 balik. Mak ustaz layan tu. Tapi ustaz beritahu anak kita jangan cakap apa, diam. Jangan dia tu. Dia ada hak untuk, sebab apa? Sebab ayangah ni banyak berkorban untuk mak. Untuk senang ceritakan kat Ustaz. Kalau kita ada rasa macam ni, kita fikir je lah yang benda baik-baik. Bila orang mungkin kata senang cakap, tapi saya berani cakap sebab saya dah melalui benda tu juga Ustaz. So bila macam saya sendiri pun, bila saya nampak arwah bapak saya lebihkan abang, lebihkan yang lain pun, saya kata tak apalah. Yang penting kita apa yang kita buat tu sebab kita tanggungjawab sebagai anak. So kau buat yang terbaik untuk mak bapak kau kan. At the end of the day, Allah tahu, kita pun tahu. Lepas kita tak perlu balas dendam. Betul. Macam Ustaz kata lagi satu, kita kena ingat mak bapak kita pun bukannya sempurna. Dia pun memang sakit dah Ustaz. Kalau menjadi anak kesayangan tu seronok lah. Kalau yang tak jadi anak kesayangan tu dia akan sakit. Apalah salah aku apa semua kan. Tapi padahal tetap sayang juga. Tapi masa sebelum mak ustaz nak meninggal dunia kan, dia bagi harta dia sama banyak. Dia bagi sama. Dia actually kita nampak lah. Masalah hati dia sayang pada yang lain tu. Maksudnya adil lah kan. Dia bagi sama harta. Bukan banyak tanah semua. Sebenarnya 1 ekar 2 ekar gitu je. Tapi dia bagi sama banyak. Cuma dia beritahu, dia panggil ustaz, abang kau ni gini dah. Tanah abang kau dia macam mana? Ustaz tak apa, ambil bagian saya ni, buat jalan untuk abang. Ustaz bagi. Lepas tu 2-3 minggu kemudian, mak ustaz 2-3 bulan kemudian dah. Mak ustaz, tanah kau dah naik rumput dah. Kau nak kau dah. Kata dia nama panggil cik Dayah.
tanah tu saya tak boleh, saya tak mampu, saya tak pandai. Ustaz nak tahu saya nak tanam pokok bunga tak pandai. tak pandai. Habis kita ada pokok buah ni. Gina jual pula abang lah. Kita jual. Mak bagi tak apa jual lah. Tak ada. Tu kita dengan anak kita dengan mak kita macam itulah. Jadi mak kita buat macam tu, kita pun buat baik dengan mak kita. Dan natijah akhir kan dia akan pergi duduk rumah adik bongsu Ustaz, adik bongsu sampai dia meninggal dunia. Mungkin sikit dah sebelum kita nampak macam cepat betul kan. Tajuk ni Kita nak korek pengalaman. Nanti kita minta Kak Su sikit, kita minta Ustaz sikit, kita go dengan Ustaz dulu. Kita dengan Kak Su lah, katalah pengalaman sebagai satu situasi, kata tiba-tiba adanya, tapi Kak Su saya tak, sebab Kak Su macam balance kan. Tapi kalau pada Kak Su sebagai mak, kalau kita start je nak rasa dia ni sayang ni lebih, dia ni sayang kurang, apa yang Kak Su akan ingat sebagai mak? Sama ada Kak Su sebab saya ni dua, seorang lelaki seorang perempuan, cuba yang terbaik jadi je lah. dia macam-macam dah ada bahagian cantik dah. Macam tu Ustaz. Tak sukar mana, tapi yelah, tapi ada memang sayang pada yang sulung ya, sebab dia membesarkan kita, dia rasa kita nak menjadikan dia seseorang yang kita rasa ingin lah kan. Tapi rasanya yang kedua pun sayang. Balance je. Dah banyak berkorban. Sama je. Sebab lelaki perempuan. Pada Kak Su dah, kalau sebagai seorang mak ni, kalau tiba-tiba timbul je rasa, aku rasa aku sayang lebih ni, apa yang patut mak tu buat? Better elak lah kot. Saya cuba elak, dan rasanya memang sama rata je. Sama rata, tak ada masalah yang betul. tu. Patut anak-anak dia sayang dia. pada Ustaz sendiri pula macam mana? Okey, Ustaz ada 6 anak dia. Okay. Yang ada perempuan dan lelaki kan? Ada 2 perempuan dan 4 lelaki lah. 4 lelaki. Tak Nombor satu sulung tu memanglah dia susah masa Ustaz kita dulu susah dia hidup kita banyak dengan susah kita. Dia bersama Ustaz dia bersama. Dan dalam segi adik-beradik semua, dia ni maksudnya dia ni kurang sikit dari segi kepandaian dia. Tapi walaupun kurang kepandaian dia pandai masak. Dia ada kemahiran. Dia kemahiran pandai masak. Dia dari segi akademik dia kurang, tapi dia pandai masak. Dia dengan menantu pun sama-sama ganding bahu. Dan kalau nak minta tolong, cepat dia sampai. Dia dulu. Itulah dia kelebihan. Yang lain tu mereka bekerja, ada kerjaya masing-masing. Jadi ustaz pun tak kisah. Jadi ustaz akan habis masa ustaz dengan yang sulung lah. Ustaz dulu datang dengan Kamal datang bawa ustaz kat sini kan. Dekat studio Kamal datang. Jadi banyak masa dengan dia lah. Dan macam anak bongsu memang yang last kali dah. Anak bongsu pun yang tu tu Ustaz kata nak bagi Ustaz bagi sama rata dari segi pemberian sama rata. Cuma dari segi kasih tu itu dah masing-masing lah. Itu masing-masing. Cuma apa yang kita nampak ialah yang sulung yang banyak bantu lah, banyak korban, banyak tunang. Pada Ustaz yang sebagai mak bapak ni, kalau boleh ialah macam saya quote mula-mula Ustaz cakap tadi. Sama rata semua segi, semua aspek, tapi dalam hati tu tak apalah mak ayah. Tak apalah, macam-macam. Ustaz pun tak mau declare yang mana satu, tak declare kan? mana satu, yang mana yang bongsu ke, yang mana duduk. Tidak ada yang mana duduk dengan Ustaz. Ada anak Ustaz duduk 2 orang dengan Ustaz, 2 orang dengan Ustaz. Jadi yang bongsu dan juga yang nombor 3 duduk bersama Ustaz. Tapi memang wujudlah Ustaz situasi yang mak akan melebihkan tu. Memang ada. Bapak akan lebihkan tu biasa. Cuma yelah, kita kalau boleh jangan berdendam, jangan berprasangka, jangan busuk hati, jangan apa-apa pun. Pada saya mewakili, ni 2 kelompok ibu bapa, saya mewakili kelompok anak. Kita sebagai anak jangan peduli benda tu, memang sakit, I know that, tapi kita fikir tanggungjawab kita sebagai anak. So we have to give the best. Pesanan khidmat masyarakat kepada semua yang menonton di belakang tabir atau di depan tabir, kita terima dia sebagai belakang tabir. Nanti kita tanya dia anak kesayangan kita ataupun dia sebenarnya anak yang nak kena rotan sebab dia kenakan, tak tahu. Nampaknya sampai situ je Ustaz. Terima kasih banyak-banyak semua. Tajuk yang best juga saya rasa pasal pilih kasih. So yang saya boleh simpulkan, memang ada pilih kasih ni tuan-tuan, perempuan semua. Tapi benda tu adalah satu hakikat sebuah kehidupan manusia. Tak boleh lari pada benda tu. Cuma kepada ibu bapa, zahirkan biar nampak semua ada sama rata. Dalam hati mak, dalam hati abah, walid, encik, bonda, ayahanda, apa sahajalah panggilan, up to you. It's all your call and your right untuk sayang mana lebih. Tapi biar di dalam hati. Untuk anak pula, jangan fikir apa-apa. Tanggungjawab kita sebagai anak, kata Ustaz, mak bapak, apapun adalah yang ketiga Ustaz. Yang ketiga. Dah rule dia macam tu. Rule dia macam tu. Allah SWT, Rasulullah dan mak bapak. Doa pun macam tu. Sama juga. Warna pandai. Okay. So kita terima seadilnya. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Saya Wan. Untuk episod next saya Suraya. Kak Suraya dan juga Ustaz Healing Sharin. Healing cara kita. Jumpa lagi untuk topik minggu depan. Nak tahu apa, kena maintain
Macam biasa kita doa dulu sebelum InsyaAllah. kita habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin adada ma Rasulullah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf rabbishbina min kulli da' wa anfina minal bala rabbishbina min kulli da' wa anfina minal bala rabbishbina min kulli da' wa anfina minal bala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adarama wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi minggu depan.